Pasal sekarang pengeluar menggunakan nama akhiran Plus, Pro dan juga Max untuk menyatakan bahawa model yang mereka tawarkan itu adalah yang paling berkuasa dari pelbagai model lain yang ada dalam keluarga yang sama. Untuk membezakan produk mereka, Samsung gunakan akhiran Ultra. Kita first nampak nama Ultra pada S20 Ultra tahun lalu dan juga Note 20 Ultra. Jadi kita sekarang sudah sampai ke iterasi ketiga, S21 Ultra 5G. Jadi ini membawakan persoalan sama ada akhirnya mereka menghasilkan sebuah peranti yang setaraf dengan Ultraman yang dapat membedal ke semua arah saksa dalam bentuk pesan yang lain, ataupun mereka sekarang lampu dah berkelip-kelip pasal 3 minit terakhir hampir habis dan boleh masa saja dia akan jadi manusia balik. Jadi macam biasa, sebelum saya mulakan ulasan, saya nak tunjukkan spesifikasi yang anda dapat lihat di skrin sekarang. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan 5 perkara yang paling saya suka tentang S21 Ultra. Tahun lalu saya mengomel, saya komplain bahawa pada S20 dan juga Note 20 Ultra, kedua-duanya walaupun ada nama Ultra, skrin tak menyokong kadar segar semula 120Hz pada tetapan paling tinggi. Pada S21 Ultra, kesilapan tahun lalu ditambah baik dan akhirnya 120Hz boleh disokong pada resolusi tertinggi Double Quad HD+ dan juga menyokong mod adaptif. Ini bermakna skrin boleh beroperasi di antara 10 hingga 120Hz dan berubah mengikut keperluan aplikasi yang digunakan. Tak berakhir di situ, skrin juga yang paling terang pernah dihasilkan oleh Samsung dan lebih signifikan sebenarnya skrin hampir flat sepenuhnya. Masih belum fully flat seperti yang saya mahukan, tapi at least tidak lagi melengkung dengan kronik seperti model terdahulu. Anda tahu saya tak suka dengan rekaan melengkung. Pasal satu, kalau tonton video ia melempah keluar sampai nak menikmati video rasa macam ada tunas skrin. Dan keduanya, apabila gunakan aplikasi kamera, tak lagi masalah viewfinder melempah keluar sampai apa yang kita frame tak sama dengan gambar akhir yang kita tangkap. Satu lagi isu lalu yang saya ada sentuh ialah di mana pengimbas cap jari yang terlampau kecil dan tak berapa laju jika nak dibandingkan dengan jenis optical dan juga jenis fizikal macam ada pada Touch ID. Kali ini dengan saiznya 1.7 kali lebih besar dan 50% faster kata Samsung, memang tak ada lagi isu tahun lalu. Malahan saya sedari prosesnya kunci amat pantas sampai saya tak perlu menekan, hanya perlu tap dan skrin akan ternyah kunci dan anda boleh akses terus telefon dalam masa yang amat singkat. Dan akhir sekali, skrin ini menyokong stylus S Pen untuk pertama kalinya dalam sejarah Galaxy S. Exynos 2100 5nm dipadankan dengan memori sehingga 16GB RAM dan storan sehingga 512GB. Ini adalah spesifikasi yang dapat memenuhi kesemua keperluan asas dan juga tinggi. Dan apabila lakukan ujian penanda aras memang tidak mengecewakan, walaupun tidak sebaik dengan Apple A13, masih lagi antara top 3 pemproses yang paling berkuasa pernah kami uji di Mamal Amans. Jadi macam mana dengan performance? Tak ada lagi masalah selemasa, tak ada masalah aplikasi tak dilancarkan dengan cepat. Video processing yang saya rasakan antara kelemahan peranti Samsung selama ini dapat diselesaikan pasal boleh lagi dilakukan dengan amat pantas. Dan paling penting sekali, kalau anda macam saya banyak main permuah yang menggunakan tetapan grafik tinggi, anda boleh menikmatinya bukan saja pada tetapan yang paling tinggi tetapi juga pada kadar bingkai yang juga paling tinggi sesuai dengan skrin 120Hz yang disokong. Anda boleh lihat beberapa ujian penanda aras yang kami lakukan dan anda boleh nampak sendiri, memang antara yang terbaik pernah kami dapat di Mamal Amans. Ketiga saya suka ialah rekaannya. Saya tahu first time tengok image pengolokan rasa macam pelik. Kenapalah bonggol macam ni? Kenapalah tubuh macam ni? Tapi orang kata there's logic behind the madness. Saya katakan begini pasal bila anda tengok pasaran sekarang, terlalu banyak peranti yang berlanduk dua serupa. Samsung berjaya menghasilkan sebuah peranti yang bukan saja ada image sendiri tetapi selesa di dalam tangan. Pelik tetapi selesa. Itu saya rasakan paling bagus. Dan pada S21 Ultra ini, saya akui bonggolnya agak besar, tetapi bonggol yang besar ini diperbuat daripada logam sepenuhnya. Isu lahsia yang saya ada ialah bonggol besar tapi bahagian atas masih lagi ada panel kaca. Akibatnya, saya agak sangsi untuk meletakkannya di atas meja tanpa sebarang pelindung. Tapi kali ini apabila anda lihat, bonggol besar, bongkah aluminium yang tegap, lensa yang tidak terbonggol keluar tapi ada sedikit beza memastikan ianya sentiasa terlindung. Peranti juga seimbang, sungguh pun bonggol yang besar pada bahagian atas. Ini kerana bahagian top heavy atas dipadankan pula dengan bottom heavy dengan pack bateri sebesar 5000 mAh.
Ini membawakan kepada the next thing yang saya sangat kagum dengan S21 Ultra, iaitu bateri. Baterinya, walaupun saya gunakan resolusi double quad HD Plus dengan 120Hz, saya boleh dapat SOT maksimum 9 jam dan bateri bertahan sehingga 13 jam. Ini pada hemat saya adalah sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelum ini. Biasanya kalau skrin 120Hz dengan double quad HD Plus, kalau saya dapat 5 jam, saya dapat syukur. Jadi nampaknya ada something yang dilakukan oleh Samsung, kombinasi bateri yang lebih baik dan juga skrin yang lebih baik, dan boleh dapat hayat penggunaan yang setanding dengan 120Hz FHD Plus yang selama ini saya nikmati. Pujian seterusnya ialah akhirnya kamera yang layak diberikan moniker Pro. Saya katakan begitu pasal pemfokusannya pantas, imej yang dihasilkan sangat tajam dengan dynamic range yang sangat baik, diikuti dengan penghasilan warna yang hampir tepat dengan objek sebenar, dan boleh dikatakan tidak lagi terlalu Samsung. Anda ingat ya, bila kita cakap pasal kamera Samsung, korang cakap selalu oversaturation lah, terlalu heavily processed, tapi kali ini algoritmanya telah diubah dan lebih nampak natural. Kita nampak progression pada S20 ke Note 20 Ultra ke S21 Ultra yang kini nampaknya Samsung dah roll back kepada terlalu banyak post processing dan lebih menghampiri apa yang orang nak sekarang, iaitu gambar yang nampak lebih semula jadi dan tak nampak terlalu heavily processed. Pada waktu yang sama, pemfokusannya memang amat pantas, terutamanya kalau anda aktifkan mode fokusnya. Dan benda yang tak boleh dibuat selama ini oleh peranti Samsung, iaitu makro pada jarak yang amat dekat, boleh dilakukan dengan cukup baik sekali. Akhir sekali saya nak sentuh pasal space zoom. Kalau anda ingat, saya kata space zoom dulu sampai 100 kali zoom adalah gimmick yang tak boleh digunakan. Dan tahun ini imej yang diambil pada tetapan 100 kali pun masih lagi boleh digunakan, tak nampak seperti imej abstrak. Ini kerana dibantu oleh sistem penstabilan. Apabila zoom 30 kali dan ke atas, tak lagi terhoyong-hayang seperti anda berada di atas dek kapal. Jadi setakat ni saya cakap pasal benda positif saja. Sekarang nak sentuh pasal benda yang negatif dan kurang saya gemari. Pertama sekali, tak ada lagi slot untuk kad microSD. Secara peribadi, saya tak gunakan lagi kad microSD pasal storan 256 atau 512 yang diberikan adalah cukup besar bagi kegunaan saya. Tapi peranti ini boleh rakam video pada resolusi 8K. 1GB untuk setiap minit. Kemudian kita ada fakta di mana sistem file untuk Android juga mengambil tempat yang banyak. Permuah sekarang juga makin besar. Gambar yang kita ambil juga makin besar. Jadi dalam sekelip mata, storan 256 untuk model paling kecil terasa tidak mencukupi. Nak buat macam mana? Ini adalah sacrifice yang dilakukan sekarang dan semakin popular di kalangan pengeluar Android yang selama ini mentertawakan iPhone pasal tak bagi slot kad microSD. Seterusnya kita kena cakap pasal charger, pasal ini isu yang paling hangat untuk tahun ni. Charger tak ada sertakan. Bayangkan anda bayar RM5,199 untuk model 256GB, tak ada charger, anda kena beli pada harga RM99. Dan ini boleh buatkan anda rasa macam kenapalah tak beli je. Bagi ajalah, bukan mahal. Kemudian tak ada lagi casing percuma macam tahun lalu. Rasa macam sedikit kecewa pasal tak ada pengecas. Tapi ini semua dilakukan untuk menyelamatkan alam sekitar. Tapi isu sebenar charger ni bukan RM99, tapi saya rasakan lebih kepada teknologi. Dengan pengecasan hanya 25W yang paling pantas, ianya bukanlah yang paling laju. Kalau anda bayangkan dengan apa yang ditawarkan oleh Huawei misalnya, sampai 65W. Xiaomi pun boleh bagi 65W. Samsung masih lagi bertegas mengatakan bahawa 25W adalah memadai untuk charge sebuah peranti pada tahun 2021 dengan 5000 mAh. Saya tak cakap tadi, kalau nak mengecas peranti ini mengambil masa sekitar 69 minit. Isu terakhir saya nak sentuh ialah isu pemanasan. Isu pemanasan berlaku setiap kali saya menggunakan aplikasi kamera. Kalau saya aktifkan mode AI, post processing akan menyebabkan peranti jadi terlebih panas daripada yang saya comfortable with. Dan ini adalah isu yang saya sedari sejak 2 generation yang lalu. Dengan computational photography semakin popular, peranti jadi panas. Dan ianya berlaku juga pada chip pemproses Snapdragon dan juga Apple. Saya tak boleh nak salahkan Samsung saja pasal ini isu yang universal, tapi saya rasakan anda sebagai penonton aman perlu tahu bahawa isu pemanasan pada pemproses kelas mercu sekarang adalah isu yang universal dan tak sepatutnya berlaku memandangkan ini bukan kali pertama dia orang letak pemproses yang berkuasa. Mereka ada pelbagai solution untuk sistem penyejukan. Kenapa peranti masih lagi panas pada tahun 2021
dengan chip size yang dulu dikatakan bila kita semakin kecil, sepatutnya haba makin rendah. Dan ini tidak berlaku pada S21 Ultra. Di awal video saya gunakan analogi Ultraman. Adakah S21 Ultra ini Ultraman yang berjaya mengalahkan raksasa ataupun sekarang ianya Ultraman yang berkelip-kelip kerana nazak? Jawapannya mudah. Samsung Galaxy S21 Ultra memang telefon terbaik yang mereka hasilkan sejak 3 tahun yang lalu. Menyelesaikan isu skrin, menyelesaikan isu kamera dan paling penting sekali, kemampuan bateri yang saya tak jumpa pada peranti-peranti yang pernah diulas sejak mula bekerja di Aman. Pada harga bermula RM5,299 sehingga RM5,899, mungkin anda merasakan ianya terlalu melampau. Tapi pada hemat saya, jika anda mahukan peranti yang paling ultra di pasaran sekarang, harganya juga perlulah ultra. Dan anda harus ingat sekarang Samsung memberikan sokongan sehingga 3 tahun dan ia mungkin orang katakan sebagai investment yang cukup berbaloi bagi mereka yang mahukan sebuah peranti yang ada kesemuanya dalam satu package yang cukup lengkap. Baiklah, jika anda sukakan video ini sila like. Jika anda nak lagi video seperti ini, sila layari channel kami di Aman. Jumpa anda di sesi seterusnya. Saya Fiz Harudin.